Selamat petang semua, Cikgu Ayub dan murid-murid sekalian. Hari ini kita akan belajar topik pertama untuk sains. Siapa tahu apa dia? Ada siapa tahu? Haiwan. Haiwan? Unit pertama sekali kamu akan belajar. Saintifik. Kemahiran saintifik. Kemahiran saintifik. Sains. Okey. Apa? Semua boleh nampak skrin cikgu? Boleh cikgu. Boleh. Okey, hari ini kita akan belajar topik kemahiran saintifik. Kita ada berapa keluarga dia? Tahu tak apa keluarga dia? Ada 2 kan? 4. Kemahiran saintifik. Siapa boleh nyatakan? Boleh on speak mikrofon tu kalau nak jawab. Ada 2. Jelas. Yang pertama, kemahiran apa? Yang pertama dia adalah kemahiran proses sains. Dalam kemahiran proses sains ni ada banyak lagi cabang-cabang dia. Yang kedua adalah kemahiran manipulatif. Tapi hari ni kita mungkin akan tengok kemahiran proses sains saja dulu. Yang pertama adalah apa? Memerhati. Kedua, mengelas. Ketiga, mengukur dan menggunakan nombor. Keempat, membuat inference. Kelima, meramal, berkomunikasi. Rasanya ini untuk yang tahun 3 saja. Tahun 3 sampai berkomunikasi. Okey, tak apa. Lepas tu menggunakan perhubungan ruang dan masa. Mentafsir data, mendefinisi secara operasi, mengawal pemboleh ubah, membuat hipotesis dan mengeksperimen. Yang tahun 4 ni mesti dah tahu ni. Cikgu selalu bagi kerja rumah pasal ni kan? Okey, seterusnya kemahiran manipulatif. Tapi yang ni kita tak tengok untuk hari ni sebab terlampau banyak. Takut nanti kamu terlampau banyak input tak faham. Okey, kita tak payah tengok yang ni dulu. Kita tengok yang apa itu kemahiran proses sains. Nampak dengan jelas tak? Nampak. Okey, sains adalah satu kajian tentang ilmu pengetahuan yang menerangkan kejadian fenomena semula jadi di sekeliling kita. Okey, seterusnya. Proses pembelajaran sains dapat dijalankan dengan lebih bermakna dan efektif melalui penggunaan kemahiran proses sains, KPS. Yang kadang-kadang orang guna KPS. Okey, yang pertama sekali kita tengok apa? Pemerhatian. Siapa tahu apa itu pemerhatian? Pemerhati. Memerhati. Okey, sebelum tu kita cuba tengok satu video ni. Good grammar and spelling are important, Sekejap but ya. if you want to write essays that inspire, saya ke pasar bersama ibu saya pada hujung minggu. Saya paling suka bahagian makanan. Mari kita kenali lelaki ini. Dia menjual makanan yang enak. Ramai yang membeli makanan yang dijualnya. Dia sentiasa tersenyum. Dia seorang yang peramah. Orang ramai menyukai makanan berwarna-warni yang dijualnya. Saya suka memerhatikan dia sewaktu dia bekerja. Saya dapat mendengar para pelanggan berbual. Mereka menyukai makanannya. Saya dapat menghidu makanan yang baru dimasak di sekeliling saya. Apabila saya menyentuh makanan, makanan masih panas. Saya kemudian menyuap makanan ke dalam mulut.
Sedap makanan ini. Enak. Bagaimanakah saya membuat pemerhatian di pasar? Saya menggunakan 5 deria saya. Penglihatan, pendengaran, bau, sentuhan dan rasa. Dalam sains, adalah penting untuk mempelajari kemahiran sains. Kemahiran sains yang paling asas ialah pemerhatian. Kita memerhati, kita mengumpulkan maklumat. Oleh itu, apabila anda ingin membuat pemerhatian yang baik selepas ini, gunakan semua deria anda. Okey. Itu tadi perhatian. Kamu menggunakan apa untuk memerhati tadi? Siapa boleh jawab? Mata. Mata. Apa lagi? Mata. Takkan mata saja. Hidung. Hidung. Telinga. Tangan. Telinga. Apa lagi? Mulut. Tangan. Sentuhan. Lidah. Lidah untuk kamu merasa. Okey, kamu kena guna semua. Tangan. Kamu kena guna semua deria kamu. Okey, pemerhatian dibuat secara kualitatif atau kuantitatif. Siapa tahu apa itu kualitatif? Kualitatif tu apa? Memandang. Okey, kualitatif ni kalau kamu rasa makanan tu, kalau kamu rasa dia sedap, itu adalah kualitatif. Kualiti dia. Kalau kuantitatif apa? Kuantitatif. Sambil minum. Kuantitatif ni kuantiti lah. Okey, deria digunakan untuk mengumpul maklumat dalam pemerhatian kualitatif. Hanya deria saja. Okey, untuk kuantitatif kamu menggunakan alat. Apa alat kamu boleh guna untuk ukur? Berbaris. Pembaris. Apa lagi? Pemadam. Penimbang. Pita pengukur. Dia melibatkan nombor dan ukuran. Lepas tu pemerhatian digunakan untuk juga dibuat berdasarkan perubahan yang dapat dilihat pada akhir penyiasatan. Kita tengok ni dulu. Okey, perhatikan ni. Apa ni? Kek. Kek. Okey, kalau kamu nak buat pemerhatian daripada segi kualitatif, apa yang kamu dapatkan? Merasa. Hidup. Menyentuh. Apa lagi? Menyentuh. Berhati. Okey, kalau kualitatif apa? Kalau private. Kuantitatif dia. Tahu? Macam berat dia. Kamu boleh perhatikan agak-agak berapa berat ni. Latifah Queen. Si Ina ngajak Kita tengok. Ya, kau sebut tadi Latifah Queen. Okey, pemerhatian kamu. Kalau wangi tu kualitatif ke kuantitatif? Kualitatif. Kualitatif. Apa yang kamu guna untuk buat pemerhatian dia? Hidup. Guna? Saya seorang Deria? Untuk hidung kan? Okey, manis. Hidung. Hidung. Manis? Kualitatif ke kuantitatif? Rasa. Kualitatif. Kuantitatif. Okay. Deria kamu guna apa? Merasa. Lidah kan? Okey. Kalau lembut tu? Lidah. Lembut? Latifah. Lembut. Kualitatif. Okey. Deria kamu guna? Kualitatif. Okey. Sekarang kalau bulat? Kuantitatif. Deria? Kuantitatif.
Kualitatif. Ya ke kuantitatif? Kita tengok nanti jawapan kamu betul ke tidak. Okey, kalau berat macam mana? Kuantitatif. Kuantitatif. Kuantitatif bagus. Okey. Kamu guna apa? Deria ke alat? Kuantitatif. Alat pengulang kan? Alah. Okey. Lilitan 70 cm. Kuantitatif ke kualitatif? Kuantitatif. Okey, kamu guna apa? Pembaris. Kita pengukur. Pembaris. Pembaris. Kita pengukur. Kamu guna pengukur. Pembaris tak dapat. Patah pembaris kamu nanti. Okey, tengok jawapan kamu betul ke tidak. Betul? Okey. Betul. Okey, bagus. Tahniah. Betul. Tahniah. Okey, seterusnya kita tengok. Pemerhatian berdasarkan perubahan yang dapat dilihat pada akhir penyiasatan. Okey, awal penyiasatan dia adalah seekor apa? Bulat. Belum cas. Belun Cas. Okey, Belum lepas cas. tu akhir penyiasatan dia jadi apa? Raba-raba. Okey, raba-raba. Kuku, tak payah ni. Okey. Pemerhatian kita ulat beluncas berubah menjadi kupu-kupu atau rama-rama. Raba-raba. Okey, seterusnya ada lagi ni soalan. Okey, tengok hari pertama dan hari kelima di dalam kotak hitam. Hari pertama apa terjadi? Hari kelima apa terjadi? Apa pemerhatian kamu? Yang tak dapat Layu, okey. Boleh juga di chat tu, boleh juga type. Tak apa, cikgu dapat nampak. Okey. Siapa kata layu tadi? Okey, pemerhatian dia. Saya Tumbuhan. Dia boleh jadi mati ataupun layu. Layu boleh, mati pun boleh berdasarkan pemerhatian kamu sendiri. Okey. Satu lagi pemerhatian. Apa yang dalam tu? Seekor siput dan sehelai dua helai daun. Okey, ditutup dengan kasar dawai. Cuba tengok apa terjadi pada hari kedua. Apa yang kamu dapat tengok? Hati. mengulang. Apa lagi? Mati. Mati. Okey, kita tengok. Okey, pemerhatian. Siput masih hidup pada hari kedua. Satu lagi, tiada lagi daun di dalam bekas pada hari kedua. Dia dah makan dah. Okey, ini adalah pemerhatian. Okey, seterusnya yang boleh faham tak? Faham? Boleh. Okey, ini pemerhatian. Kamu menggunakan deria kamu. Deria ataupun alat untuk memerhati. Seterusnya kita masuk kepada latihan 1. Yang tahun 4 rasanya dah dapat ni. Dapat nampak tak? Jelas tak? Jelas. Jelas? Okey. Tahun 3 tak apa, boleh ikut saya. Mira dan Remy makan limau dan peria untuk menguji rasa kedua makanan tersebut. Siapa boleh bagi jawapan? Dekat chat pun tak apa, boleh bagi. Apa pemerhatian kamu? Makanan cikgu. Makanan. Mira dan Remy makan limau dan peria. Jadi apa pemerhatian kamu? Ingat kamu kena guna deria. Deria apa? Type di chat pun boleh jawapan kamu tu. Rasa. Rasa. Okey. Rasa limau apa? Tengok muka Mira aku. Okey, limau rasa
masam. Tengok muka dia dah berubah dekat situ. Seterusnya, Remy. Dia makan peria. Pahit. Pahit. Pemerhatian kamu buat macam ni. Limau berasa masam dan peria berasa pahit. Senang saja. Okey. Yang ni inference nanti kamu akan fikirkan. Tak apa. Kita akan masuk topik inference lepas ni. Okey, soalan kedua. Johan menggunakan 3 batang magnet untuk menguji kekuatan magnet-magnet tersebut. Tengok magnet A, B dan C. Okey, apa pemerhatian kamu? Si paling banyak. Okey, paling banyak. Kekuatan si paling banyak. Menarik. Siapa boleh jawab tadi? Ada cikgu dengar perkataan menarik tadi? Si paling banyak. Okey. Magnet Paling banyak. magnet C menarik paling banyak kertas. Senang saja pemerhatian ni. Tak payah banyak fikir. Tengok guna mata pun dah tahu. Okey. Ini latihan 1. Kita tengok sekarang kepada topik mengelas. Mengelas. Okey, mengelas adalah proses memerhati dan mengenal pasti persamaan dan perbezaan antara objek. Okey, objek-objek yang mempunyai ciri sepunya. Apa maksud sepunya? Sama. Dikumpulkan dalam kumpulan masing-masing. Okey, tengok ni. Gambar ni sekarang. Haiwan. Macam mana kamu nak kelaskan dia berdasarkan ciri-ciri fizikal? Kalau itik tu macam mana ciri fizikal dia? Bertelur dan beranak. Dua bertelur nak. Bertelur dan beranak. Okey, cikgu. Bertelur beranak. Tengok. Apa maksud tu? Berbulu? Pelepah. Apa yang berbulu pelepah dekat situ? Saya. Berbulu pelepah dekat gambar. Ayam. Okey, itik. Apa lagi? Ayam. Gelang ayam. Arnab. Angsa. Ada. Okey, itik, ayam, elang dan angsa kan? Okey, seterusnya berkaki 6. Apa yang berkaki 6 dekat sini? Lipas. Semut. Lipas. Belalang. Belalang. Kambing berkaki 6. Semut. Okey, semut. Apa lagi? Satu lagi. Semut. Kupu-kupu. Kupu-kupu. Tadi. Ini dekat gambar tu. Okey. Seterusnya yang bertanduk. Ni paling senang ni. Kalau salah cikgu tahu juga. Bertanduk. Apa Badak. Rusa, cikgu. Badak. Okey, Badak. okey. Senang saja. Ini kamu kelaskan berdasarkan ciri-ciri. Okey, latihan 2. Senang saja ni. Tahun 4 cikgu dah bagi soalan ni. Sebelum kamu kelaskan, kamu kena tengok. Tengah-tengah tu carnivore. Apa lagi selain carnivore? Omnivore. Apa itu omnivore? Flativore, omnivore. Omnivore. Okey. Kamu dah buat. Okey, omnivore dan herbivore. Omnivore ni apa? Haiwan apa? Dia makan apa? Makan sayur. Makan sayur. Sayur saja ke? Sayur dan buah-buahan. Okey. Daging. Herbivore dia makan apa?
Herbivore. Daging. Herbivore makan daging. Dan daging. Carnivore kan yang makan daging. Tumbuh-tumbuhan. Wah, tumbuh-tumbuhan. Okey, kita tengok apa dia omnivore tu. Ayam. Apa lagi? Selain ayam? Kucing. Kucing ke? Angsa. Mana ada angsa dekat sini? Itik. Ada angsa. Itik. Siapa kata monyet tadi? Tupai. Jawapan dia monyet. Betul lah tu monyet. Okey, sekarang carnivore. Alia, Siapa tahu? Okey, bagus. Okey, carnivore. Makan pisang. Apa yang carnivore siapa dalam golongan carnivore ni? Tengok gambar tu. Beruang. Kucing. Belang, kucing. Ya, saya beri Satu lagi. Satu lagi. Siapa tahu? Kera. Kera. Monyet kan dah masuk dalam omnivore. Dia makan daging saja. Enap. Helang. Arnab tak makan daging. Burung. Okey. Helang. Arnab. Helang. Apa lagi? Helang. Herbivore. Kucing. Kucing, carnivore. Tupai. Kambing. Satu lagi Tupai. Okey, faham? Macam mana mengelas? Mengikut ciri dia yang ciri yang sama. Okey, seterusnya mengukur dan menggunakan nombor. Kita tengok dulu apa tu? Mengukur menggunakan nombor. Grammarly can help you write quickly and confidently, so you never have to slow down at work. Stay on top of Line cikgu tak bagus sekarang. Tengok. Cikgu. John adalah adik-beradik. Carl menurunkan berat badan. Oleh itu, dia mengajak Carl berjogging bersama pada setiap pagi. John memutuskan untuk merekodkan perubahan jisim badan mereka setiap minggu untuk tempoh sebulan. Pada hari pertama, mereka merekodkan jisim badan Kenapa? masing-masing. Carl berjisim 60 kilogram dan John berjisim 48 kilogram. Mereka melakukan perkara yang sama setiap hari dan merekodkan jisim badan mereka setiap minggu. Pada minggu kedua, Carl berjisim 58 kilogram, manakala John berjisim 47 kilogram. Pada minggu ketiga, Carl berjisim 56 kilogram, manakala John berjisim 46 kilogram. Pada hujung bulan atau pada minggu keempat, Carl berjisim 55 kilogram, manakala John kekal berjisim 46 kilogram. Carl sangat gembira kerana jisimnya telah turun 5 kilogram. Apakah kemahiran sains yang digunakan oleh Carl dan John apabila mereka merekodkan dan menyenaraikan jisim badan mereka setiap minggu? Kemahiran sains yang digunakan oleh Carl dan John adalah mengukur dan menggunakan nombor. Anda boleh mengukur dan menggunakan nombor jika anda boleh mengira, membandingkan kuantiti, menggunakan alat dan merekodkan unit dengan betul. Adalah penting untuk mengukur dan menggunakan nombor apabila kita ingin mendapatkan pemerhatian yang lebih tepat. Okey, itu adalah kemahiran mengukur dan menggunakan nombor. Okey. Ini proses yang digunakan
menggunakan nombor untuk merekod ukuran dan fenomena. Melibatkan penggunaan alat piawai dan unit piawai yang betul untuk membandingkan ukuran seperti jarak, masa, luas dan isi padu. Yang tadi tu John tu apa? Dia guna apa? Unit piawai dia. Siapa tahu? Tak ada yang menjawab. Alia, Afia boleh jawab? Alia, Afia. Kenapa tak jawab tadi? Dah. Penat dah? Tak. Okey, cuba saja. Cuba saja. Tahu tak apa dia guna? Sim. Unit piawai yang dia guna tu. Pengukur. Kita pengukur. Yang itu alat piawai. Pengukur dia guna tadi. Apa tadi dia guna? Kalau yang Penimbang. penimbang. Kalau alat piawai dia penimbang. badan. Ya Allah. KG. Juga saya di. KG. Siapa kata KG tadi? Saya. Siapa saya? Banyak saya ni. Okey, Tania. Okey. Okey, corak perubahan pada bacaan yang diperoleh dapat ditentukan. Kemahiran ini membolehkan kita membuat pemerhatian dengan lebih tepat. Tak boleh tipu-tipu kalau berat badan ni. Dia ada alat penimbang. Tengok. Mengukur tinggi seorang yang berumur 1 hingga 20 tahun. Alat piawai dia apa tadi? Tu ada tulis tu. Baris. Ini dia guna pembaris. Umur setahun, tinggi berapa sentimeter. cm kan? Unit piawai dia? cm, okey. Apa corak perubahan dia? Tahu tak? Apa corak perubahan? Ketinggian. Ketinggian dia. Umur dan Semakin ketinggian dia. tinggi. Okey, siapa tu? Siapa sebut tadi? Semakin apa? Semakin tinggi saya, cikgu. Okey. Tengok depan dia. Tinggi budak makin bertambah. Betul lah tu. Tengok ni. Contoh-contoh proses mengukur dan menggunakan nombor. Alat piawai dia apa? Pembaris dan alat Baris penimbang. ada penimbang. Okey, corak perubahan. Siapa tahu? Makin panjang. Semakin panjang. Oh, corak ulang lah. Tinggi. Okey, semakin panjang apa? Corak perubahannya panjang string bertambah 2 cm. Tengok. 2 cm setiap 1 kg beban yang bertambah. Dah. Okey. Ni lagi contoh dia. Alat piawai, silinder penyukat dan jam randik. Corak perubahan, siapa tahu mula-mula isi padu air 100 ml. Masa mendidih 2 minit. Lepas tu 200 ml. Masa air mendidih 4 minit. 300 ml 6 minit. Apa corak perubahan? Siapa tahu? Masa Air makin menindih. Balik. Okey, kita tengok masa air mendidih bertambah 2 minit setiap pertambahan 100 ml air. Tengok dari 100 ke 200 dia naik ke 300. Setiap 100 ml masa akan bertambah sebanyak 2 minit. Ini lagi contoh. Ini contoh alat piawai dia, tengok silinder penyukat, jam randik dan termometer. Okey, tengok corak perubahan dia macam mana. Masa 1 minit Air berubah. suhu air bertambah berapa air Celsius?
Setiap minit air dipanaskan. Setiap air minit dipanaskan. Dia naik 7 darjah Celsius setiap minit air dipanaskan. Okey, latihan 3. Ini tahun 4. Tak ada tahun 4. Ada. Okey. Latihan 3, tengok. Kira isi padu kotak kubus di bawah. Macam mana kira isi padu? Apa, darab apa, darab apa? Rumah hati. Kira tu. Jiwa dalam cinta dalam rumah. Siapa jawab tu tadi? Lima Berapa? dalam 7. Nur Alia. Okey, kita tengok apa macam mana kamu cari isi padu kotak. 7 cm darab berapa? Dalam 5. 5 cm darab berapa lagi? 5. Okey, 5 cm. Apa jawapan kamu? Siapa dapat jawab? 17. 17. Macam mana kamu dapat 17? Bukan tambah ni, darab. 6. Kira dulu. Aku tahu. Tak berjawab. Ya kak Kemahiran matematik ni. Jap cikgu jap. Okey. Siapa dapat jawab dengan betul? Siapa jawab 875. Okey, kita tengok siapa jawapan betul. 175. 175. Okey, jawapan dia 175 Tania. Siapa yang 5 dapat? boleh 5. Macam mana dapat 175 ni? Darab. 7 darab 5 berapa? 25. 35. 35 darab 5, jawapan dia 175 sentimeter padu. Okey. Soalan kedua, perhatikan situasi di bawah. Kamu dapat nampak tak? Kemudian tentukan isi padu objek dengan mengisi maklumat di dalam tempat kosong. Isi padu awal dia 65 ml. Lepas tu dia masukkan apa tu? Batu. Dia naik kepada 80. Dia naik ke berapa tu? 85. Dari 64 ke 85 ni. Tak sampai lagi tengok. Okey, isi padu batu macam mana? Kamu kira. Ni paling senang ni, ada formula di depan kamu tu. Isi padu akhir air berapa tadi? Tengok yang akhir tu. 80. Berapa? 80. 80 kan? Naik dia tinggi lagi dari 80 tu. Dia pada paras 85. Tolak dengan isi padu awal air berapa? 64 kan cikgu kata tadi. Jadi berapa jawapan kamu? 85 tolak 64 berapa? Tak jelas. 21. Siapa jawab 21 tadi? 21. 21. Alia. Okey, siapa Tania, siapa yang dapat jawab tadi? Jawapan dia 21 ml. Okey, seterusnya. Cuba tengok. Membuat inference. Apa itu membuat inference? Okey, ada yang jelas, ada yang tak jelas video ni. Okey, kita tengok dulu. Jelas. Okey, kita tengok. Monster Math presents Addition Below 10. Cikgu yang tak jelas dekat Okay, sini. class. Let's Okey, membuat inference, dengar. Dev terjaga di pagi hari, melihat ke langit dan memerhatikan awan yang gelap. Dia terlihat lopak-lopak air di tanah. Dia dapat menghidu udara segar yang dingin. Dev berkata,
Nampaknya hujan baru sahaja berhenti. Adakah anda tahu bahawa Dave baru sahaja mengaplikasi salah satu daripada kemahiran proses sains yang penting? Apabila kita membuat inference, kita menyatakan kesimpulan awal untuk menerangkan suatu pemerhatian. Sebagai contoh, kita boleh membuat inference tentang objek yang terapung atau tenggelam di dalam air. Apabila kita melihat sebiji bola terapung di permukaan air, kita membuat inference bahawa ketumpatan bola tersebut adalah lebih rendah daripada ketumpatan air. Sebaliknya, jika objek tenggelam di dalam air, seperti sekeping duit shilling, kita membuat inference bahawa ketumpatan duit shilling tersebut adalah lebih tinggi daripada ketumpatan air. Kita juga boleh membuat inference tentang tabiat makan haiwan. Bagi haiwan herbivore, kita membuat inference bahawa ia hanya makan tumbuh. Okey, tengok dulu contoh membuat inference ni. Apa pemerhatian kamu dulu? Pemerhatian, ingat. Okey, pemerhatian. Paling senang pemerhatian ni. Tengok dulu. Kita boleh ada lubang. Ada daun Y, satu lagi. Belalang, apa terjadi pada belalang S? Belalang S yang sebelah kanan kamu tu. Mati. Cikgu mati. Tiada oksigen. Tiada oksigen. Okey, bagus. Belalang S didapati mati pada keesokan hari. Okey, bagus. Okey, sekarang inference kamu. Apa inference kamu? Alasan kamu. Kenapa dia mati? Tak ada oksigen. Tak ada udara. Tak ada udara, tak ada oksigen. Itu adalah inference kamu. Okey, bagus. Okey, belalang S mati kerana kekurangan udara ataupun oksigen. Okey. Ni lagi. Gambar yang sama tadi. Hari pertama, hari keempat. Pemerhatian kamu apa tadi? Yang mula-mula kamu perhatikan di awal tadi. Hari keempat, apa terjadi? Mati. Tak ada. Mati ataupun layu. Okey. Inference kamu. Inference. Okey, pemerhatian kamu pokok bunga menjadi layu pada hari keempat ataupun mati kan. Okey, sekarang apa alasan kamu, inference kamu kata kenapa dia mati? Siapa tahu? Inference kamu, siapa tahu? Alasan kamu, kenapa kamu kata dia layu, kenapa kamu kata dia mati? Tidak disiram. Okey, tidak Tiada disiram. oksigen, cikgu. Okey, tengok. Tak kena matahari. Tak kena matahari. Okey. Buat kasar. Okey, kita tengok. Yang tadi boleh kata tak kena matahari, tak kena siram kerana kekurangan air. Okey, seterusnya latihan 4. Tadi kita dah tengok di pemerhatian kan, sekarang kita tengok inference dulu. Okey, limau berasa masam dan peria berasa pahit. Apa inference kamu? Apa inference kamu? Alasan kamu kata dia masam, kenapa dia pahit? Farid Iman. Tahun 6. Farid Iman Tahun 6. Madah pula. Siapa tahun 6? Ikulah bodoh. Zahira. Bobo. Apa jawapan kamu tahun 6? Inference. Kami ada bot. Sedap. Okay, inference kamu? Apa? Yang atas sekali tu Mira dengan Remy tadi. Tak ada yang dapat jawab. Tahun 6. Tahun 5. Aiman?
Chat pun boleh. Tak ada juga. Okey. Okey, limau bersifat asid. Masam tu asid. Peria bersifat alkali. Itu adalah inference kamu. Alasan. Alkali. Okey, soalan kedua. Apa inference kamu? Siapa tahu? Si paling banyak menyerap. Menyerap. Magnet si Kerana banyak menarik. Inference kamu. Si paling banyak menarik. Pemerhatian kamu dia banyak menarik klip kertas. Inference kamu apa? Alasan kamu kata dia kenapa dia banyak tarik klip kertas. Karena magnet si lebih Kerana lebih besar pada AB dan B. A dan B. Paling senang kamu nak jawab ni saja. Daya kekuatan magnet C paling tinggi ataupun magnet C paling kuat. Senang saja. Okey. Meramal. Yang kelima ni, kemahiran kelima KPS. Proses membuat jangkaan bagi peristiwa yang akan berlaku. Jangkaan dibuat berdasarkan pemerhatian dan pengalaman yang lalu atau data yang boleh dipercayai. Okey, kemahiran meramal memberi kita peluang untuk menentukan tindakan yang sesuai terhadap kejadian yang diramalkan akan berlaku. Kita tengok dulu video ni. Pada hari Isnin lepas, hujan turun pada sebelah petang. Hujan juga turun pada sebelah petang hari Selasa. Kemudian, hujan turun lagi pada sebelah petang hari Rabu. Oleh itu, pada pagi hari Khamis, Michael meramalkan bahawa hujan juga akan turun pada sebelah petang. Meramal adalah salah satu daripada kemahiran proses sains. Ia adalah kemahiran membuat jangkaan tentang suatu kejadian berdasarkan pada pemerhatian, pengalaman lampau dan pola tertentu data yang boleh dipercayai. Ramalan mungkin betul atau salah. Ramalan Michael adalah betul. Sekitar pukul 3 pada petang hari Khamis, langit bertukar mendung dan hujan mula turun. Pada hari Jumaat, matahari memancar terik. Cuaca adalah baik. Michael meramalkan bahawa hujan tidak akan turun pada sebelah petang. Tetapi pada pukul 4 petang, berlaku kilat dan guruh. Kemudian, hujan turun dengan lebat. Ramalan Michael adalah salah. Okey. Itu adalah meramal. Meramal tak semestinya betul. Pernah nampak tak ramalan cuaca di televisyen tu? Dia kata kita hujan, tapi tak ada pun hujan. Itu cuma ramalan saja. Ya. Okey, cuba kita tengok apa contoh meramal. Okey, pokok bunga di Taman Sains disiram air. Semua daun disapu dengan minyak. Apa ramalan kamu? Siapa tahu? Ramalan kamu apa? Ramalan tak semestinya betul, tapi tak apa. Jangkaan kamu saja. Okey, kita tengok apa jawapan dia. Pokok bunga ini tidak akan hidup lama. Kenapa kita menjangkakan dia tidak hidup lama? Siapa tahu? Kenapa kamu kata dia takkan hidup lama? minyak menutup. Apa? Minyak menutup apa? Minyak menutup cahaya matahari menyerap masuk ke dalam. Minyak biasanya akan menutup liang-liang halus di permukaan Daun. minyak menghalang udara masuk dan keluar melalui
Daun. Sebab tu kita kata dia tak hidup lama. Okey, tengok ni. Chong makan banyak gula-gula setiap hari. Ini Chong. Apa ramalan kamu? Gigi dia akan rongak. Gigi akan rosak. Betul. Ramalan kita gigi dia akan rongak, reput, rosak. Okey. Kenapa kita menjangkakan dia akan rosak? Sebab apa? Dia selalu makan gula-gula. Sebab dia makan gula-gula. Dalam gula-gula tu banyak apa? Gula. Banyak gula. Dah nama dia gula-gula, mesti banyak gula dalam tu. Okey. Pengambilan gula yang berlebihan akan menyebabkan perebutan gigi. Ini contoh dia ramalan. Okey, contoh lagi. Perak perubahan juga boleh dijadikan bukti bagi membuat sesuatu ramalan. Tengok ketebalan span dia 1 cm, isi padu yang diserap 10 ml, 2 cm 20, 3 cm 30 ml. Kalau 4 cm berapa ml dia akan serap? Kalau Puluh ml. 40 ml. Kenapa kamu kata 40 ml? Dah ada jawapan tu. Sebab selepas 30 Setiap dia naik tu, dia naik 10 ml kan. Jadi kalau 4 cm mestilah 40 ml kamu jangkakan. Okey. Tengok ni. Kamu kena ramalkan ni. Ni apa? Siapa tahu pokok apa ni? Padi. Okey. Rajah menunjukkan pokok-pokok padi di sebuah sawah. Ramalkan apa yang akan terjadi jika kawasan ini mengalami musim kemarau selama 6 bulan. Pokok padi Dia ada makanan lagi. Padi akan jadi lagi. Jadi beras. mati. Jadi beras. Tengok baca dulu. Jadi layu. Daun dan batang pokok padi akan menjadi layu. Kenapa kita buat jangkaan macam ni? Sebab apa? Jawapan dia D. Kenapa kita kata? Pokok padi memerlukan banyak air untuk hidup. Pokok padi akan menjadi layu jika kekurangan air. Okey, yang keenam. Mungkin ini yang untuk topik yang terakhir sebab dah 1 jam kamu ni online. Okey, yang terakhir untuk kali ni tak apa, nanti kita sambung balik. Okey, berkomunikasi. Apa itu berkomunikasi? Bercakap. Untuk menyampaikan dan mempersembahkan idea atau maklumat dalam pelbagai bentuk. Pelbagai bentuk bercakap. Selain daripada bercakap, apa lagi? Objek. Tengok. Selain tulisan, kamu boleh guna gambar, rajah, peta konsep. Tahu apa peta konsep? Jadual, carta palang dan sebagainya. Tengok contoh. Ini bentuk gambar rajah. Okey. Bentuk peta konsep macam mana? Tengok ini peta konsep. Peta palang. Ini saja dia. Ini cara berkomunikasi. Dia tak banyak sangat. Dia guna bentuk carta palang. Apa lagi? Peta konsep, jadual, carta, gambar rajah. Itu cara kamu berkomunikasi. Termasuk dalam kemahiran proses sains. Tahun 3 belajar sampai tahap ni kan? Okey, tak apa. Ada soalan tak? Sebab cikgu akan sampai setakat berkomunikasi ni saja. Kalau nak sambung yang lain, ambil masa yang agak lama.
Ada soalan? Sebelum cikgu tanya. Iya, apa cikgu? Tak ada apa-apa kah? Tiada soalan cikgu? Tak ada, betul. Zahirah kata sambung. Tapi Tak ada. kita sambung lain kali. Betul. Boleh? Okey, tak apa, kita sambung lain kali. Kejap ya kawan-kawan. Alfia cakap Umar Handa. Okey. Pandai. Soalan, betul tak ada soalan? Ini paling asas ni kemahiran saintifik untuk yang 6 kemahiran proses sains ni. Dari tahun 1 dah belajar. Okey. Okey, kita sampai setakat ni saja. Okey. Lain kali kita